Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Bongkar terus. Ini dia pendedahan panas daripada Lokman Adam yang melalui kenyataan daripada Mahathir mengatakan kononnya Melayu akan hilang ya dalam masa 10 tahun lagi. Jadi hari ini Lokman Adam membalas ataupun memberikan pencerahan siapa sebenarnya yang hilang. Adakah kroni kepada Tun M ni yang hilang kerana kerana tidak ada kuasa lagi dan sebagainya. Jadi menarik untuk kita tonton dan juga dengar sendiri sahabat-sahabat semua pendedahan panas ya daripada Lokman Adam berkaitan dengan kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir ini. Jadi tanpa buang masa, mari kita tonton bersama video ini sahabat-sahabat semua. Saya rasa agak catchy bila mana Tun Dr. Mahathir mengatakan lagi 10 tahun Melayu akan hilang di bumi Malaysia ini. Pasal dia tak jadi Perdana Menteri agaknya kan. Kalau dia jadi Perdana Menteri, Melayu tak hilang kan. Kita nak jawab Mahathir pada hari ini, yang akan hilang bukannya orang Melayu tuan-tuan Yang akan hilang ialah kroni-kroni Mahathir itu yang akan hilang, anak-anak Mahathir yang akan hilang. Itu yang dia bimbang sebenarnya. Yang dia takut kroni dia tak boleh cek makan. Dia takut dia dan juga juak-juak dia dihadapkan ke muka pengadilan di atas skandal-skandal, pelbagai skandal, daripada skandal pewajar, skandal BMF, skandal Forex, macam-macam jenis skandal yang ada daripada zaman dia jadi Perdana Menteri sejak tahun 1981 tuan-tuan. Kemudian 2003 dia keluar office, 2018 dia masuk balik menjadi Perdana Menteri selama 18 bulan. Banyak kerosakan yang dia buat, banyak juga kerja-kerja yang diberikan, diagihkan kepada kroni dan juga kepada anak-anak dia. Hari ni dia duk kata saya tak ada duit. Jadi malam ni, petang ni kita akan kupas supaya kita boleh berikan kefahaman kepada seberapa ramai yang mungkin, insyaAllah. Okey, silakan soalan daripada teman-teman di studio. Okey tu, hari ni kita tak ada soalan di TikTok sebab TikTok saya kena ban tuan-tuan Saya pun kadang-kadang confuse, kita ni kerajaan ke pembangkang. Kerja TikTok ni asyik ban orang Baik dia orang beritahu dia orang ni TikTok Perikatan Nasional. Senang cerita kan? Okey, saya petik kenyataan ataupun press conference Tun Mahathir sebentar tadi tu Yang pertama adalah Tun M mendakwa anaknya disoal siasat SPRM sehingga perlu isytihar harta sejak dari tahun 1981 ketika beliau menjadi Perdana Menteri tu. Biasalah, saya dulu masa disiasat oleh pihak lembaga hasil dalam negeri pun sama juga kan. Kita diminta untuk menyenaraikan semua duit yang kita terima 7 tahun yang lalu kan. Dia suruh senaraikan kan, dan detailkan satu persatu. Bukan saya seorang kena, ramai orang kena. Setiap perbelanjaan kita tu ke mana perginya, semua kena detailkan. Tapi saya bukannya penjawat awam yang ada kuasa untuk meluluskan apa-apa projek. Hanya kerana ada duit masuk dalam akaun. Saya diminta untuk detailkan. Tetapi anak-anak Tun Dr. Mahathir ni sebab dia duk kata dia tak ada duit. Dia duk kata dia tak ada bagi rasuah. Dia duk kata dia bukan penyamun. Dia duk kata dia bukan perompak macam kononnya Datuk Najib dan sebagainya kan. Tetapi anak dia tidak ada seorang pun yang berjaya untuk jadi jutawan kan. Semua jadi billionaire, tak ada yang jadi jutawan. Mestilah ada satu benda yang kalau betul lah seperti mana yang Mahathir kata bahawa dia tidak ada bantu anak dia, maka suruhlah anak dia jawab dari mana kekayaan luar biasa anak-anak dia ni. Dari mana dapat harta-harta ni? Dan yang champion buat kerja menggunakan Akta AMLA, Anti-Money Laundering Act. Saya kena bagi tahu kawan-kawan ni supaya dia orang faham apa beza
di antara undang-undang jenayah contohnya, kanun acara jenayah ke ataupun undang-undang penal code yang lain berbanding dengan AMLA, Anti Money Laundering Act. Kalau misalnya anda didakwa kerana mencuri di bawah penal code, di bawah kanun kesisaan contohnya, anda beban untuk membuktikan bahawa anda itu seorang pencuri terletak di bahu manusia yang bernama peguam negara. Kalau dia hantar wakil dia DPP, maka DPP Deputy Public Prosecutor ataupun timbalan pendakwa raya. Dia kena buktikan bahawa anda telah mencuri. Okey. Jadi bila AMLA ni digunakan, contohnya AMLA digunakan ke atas Datuk Seri Najib, AMLA digunakan ke atas Datuk Seri Zahid, siapa yang buat? Siapa yang gunakan benda ni? Kita pun tahu lagi. Benda ni semua berlaku zaman Mahathir. Zaman Mahathir bila dia buat kat orang, tak salah tuan-tuan, tak salah. Kan? Tapi jangan orang buat kat anak-anak dia atau buat kat dia. Itu salah dari segi undang-undang. Inilah manusia bernama Mahathir tuan-tuan. Bila dia buat, tak salah. Bila orang buat pada dia, salah. Jadi saya nak beritahu dengan saudara, di Datuk Seri Najib, kes 1MDB ni umpamanya, di Amerika mereka juga menggunakan sama macam AMLA tapi dipanggil apa dipanggil bukan kripto, apa yang dia orang selalu panggil ni? Sekejap check. Cryptocracy Act. Ni kripto, bukan kripto. Tu kripto tu cryptocurrency. Kripto bukan. Kleptokrasi. Cryptocracy Act ataupun sebuah undang-undang di mana bila duit seseorang, aset seseorang dirampas, dibeku, disita, maka beban untuk buktikan di mahkamah bahawa duit itu datang daripada sumber yang halal, bukan datang daripada sumber yang haram, ianya terletak di tangan orang yang duitnya dirampas, disita ataupun dibekukan. Itu yang dipanggil Cryptocracy Act. Cryptocracy Act. Dia sama macam AMLA. AMLA ni bila duit kita banyak, luar biasa banyak. Dari mana datang duit yang luar biasa? Sebab Daim pernah menjadi Menteri Kewangan. Maka boleh digunakan AMLA ni untuk minta penjelasan dari mana datang kekayaan luar biasa. Ataupun anak Mahathir, bapa dia ada yang kata jual cendol, ada yang kata bapa Mahathir ni cikgu. Kita ambil yang baik. Katalah bapa Mahathir ni cikgu. Dari mana bapa Mahathir boleh jadikan cucu-cucu dia semua bilioner? Tu pun ada orang tak boleh berfikir, masih percaya saya tak ada duit. Jadi maka SPRM menggunakan AMLA ni tuan-tuan untuk minta penjelasan daripada Mirzan Mahathir dari mana datang kekayaan dia yang luar biasa. Kalau dia meniaga secara halal tuan-tuan, tak ada masalah. Tunjukkan modal dia sekian banyak, dia meniaga berapa tahun, dia dapat sekian banyak. Itu sebab dia mampu untuk beli Petron punya saham, dia mampu untuk beli San Miguel, kilang Arab punya saham, dia mampu untuk ada syarikat perkapalan, dia mampu. Satu pun bukan kerana dia dibantu oleh Tun Dr. Mahathir selaku Perdana Menteri daripada tahun 1981 hingga 2003 ataupun daripada tahun 2018 Mei sehinggalah dia jatuh pada bulan Februari 2020.
Yang itu pun tak payah cerita banyak lah tuan-tuan kan. Bagaimana Petron tiba-tiba mendapat projek untuk membekalkan petrol dan diesel kepada kenderaan-kenderaan kerajaan. 3 bulan tuan-tuan selepas Mahathir menjadi Perdana Menteri. Kita pun tahu Mirzan Mahathir ada saham di dalam Petron, di mother company dia di Manila sana. Jadi benda-benda macam ni saudara, saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir kan. Sebelum dia cakap tentang orang lain, dia tengoklah diri dia sendiri kan. Sebelum dia nak kata orang melakukan penawaraan terpilih, anak saya diugut akan hukum penjara 5 tahun. Kalau dah anak engkau perompak ataupun salah guna kuasa atau buat kerja-kerja yang bersabit dengan kesalahan jenayah, maka hadaplah kan. Kalau misalnya Datuk Seri Najib walaupun kroni Mahathir ni dapat 715 juta ringgit, suami Zeti dan juga anak dia dapat kerana membantu Jolo dapat 715 juta ringgit. Sampai sekarang pun Mahathir tak pernah dakwa ketika zaman dia menjadi Perdana Menteri ke atas Zeti. Tapi Datuk Seri Najib yang jadi mangsa kan. Bekas menteri dia, begitu juga dengan Nur Muhammad Yaakob yang telah diarahkan oleh Datuk Seri Najib untuk sediakan cabinet paper untuk beri nasihat pada kabinet sama ada wajar ataupun tidak untuk duit kuap diberikan pinjaman kepada SRC International. Macam mana dia nak buat satu penilaian cadangan yang adil sedangkan dia menerima 85 juta ringgit tuan-tuan daripada Jolo. Bukan kecil anak tuan-tuan, 85 juta ringgit. Belum lagi cerita Nik Faisal, belum lagi cerita yang lain-lain saudara. Jadi saya nak beritahu dengan Tun Dr. Mahathir lah sebelum dia cakap banyak kan. Cuba dia cermin diri dia sendiri. Memanglah kalau dulu dia suka tengok cermin, sekarang dia tengok muka dia macam tu pun dia pun mungkin tak berapa nak lalu untuk tengok cermin tu sendiri. Tetapi bila dia duk berkata benda ni semua kan, dia kena cermin balik kan. What I have done, apa yang dia dah buat, dan salah tak orang lain ikut jejak langkah dia. Setidak-tidaknya di bawah pemerintahan Datuk Seri Anwar ni dia pakai sikit je kan. Yang nampak macam iras-iras Tun Dr. Mahathir. Tapi kalau nak ikutkan, Datuk Seri Anwar ni terlalu lenient, terlalu berlembut dengan manusia-manusia durjana ni. Kalau ikut saya, kenapa pula tu? Motor aircon. Motor aircon. Aduh, dah macam cat dah. Aku nak sembelih toke aircon ni. Okey, soalan lagi. Soalan ni berkaitan lagi dengan dia punya PC tadi tu kan. Dia ada juga mencabar di mana dia mencabar Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan PRU jika beliau betul-betul berani. Kalau berani kena adakan PRU. PRU baru habis dah Tun. Dan PRU yang lepas, kalau Tun dah terlupa, saya nak beritahu bahawa parti Tun satu kursi pun tak menang tu. Dia hilang. Tak dapat satu kursi pun. Jadi macam mana kita nak buat? Okey? So Tun, bertenanglah Tun. Itu je. Jangan kelang kabut sangat. Nak pilihan raya cepat. Tidak ada sebarang jaminan kalau diadakan pilihan raya semula, maka Tun punya parti akan menang. Tak ada jaminan. Keduanya saya nak beritahu dengan Tun, orang bodoh je yang baru je setahun dapat kuasa, dia nak buat pilihan raya supaya ada peluang untuk musuh dia kerjakan dia. Ini brainless human being je yang buat. Kalau
macam Tun ni ada sikit. Sebab apa ni, kategori brainless ni kan ada. Tak banyak tapi ada sikit brainless. Because why? Because dia pernah letak jawatan. Baru berkuasa 22 bulan, dia letak jawatan. Maknanya ciri-ciri nilai-nilai manusia yang tak berakal ada. Ada pada Tun. Kan? Sebab masa tu Tun masa jadi Perdana Menteri diangkat oleh Pakatan Harapan. Sekat jalan Tun suruh orang-orang Tun bekerjasama dengan PAS, bekerjasama dengan UMNO. So Tun letak jawatan supaya geng UMNO dan geng PAS akan mengangkat Tun menjadi Perdana Menteri. Sampai di Istana Negara, dia orang baru dapat tahu dia orang kena kencing dengan Tun. Itu yang dia orang tak jadi untuk buat kerjasama dengan Tun. Sebab Tun kata nak buat kerajaan Bumiputera, last kali Tun buat unity government. Masa tu UMNO dan PAS tarik sokongan, tak jadi untuk menyokong Tun jadi Perdana Menteri. Maka tidak ada seorang pun yang layak untuk diangkat menjadi Perdana Menteri yang ada simple majority. Itu cerita dia Tun. Kalau Tun lupa lah kan. Tun kan Melayu, walaupun orang kata Tun daripada Kerala, tapi saya rasa penyakit Melayu mudah lupa yang Tun cakap tu ada pada diri Tun. Okey? Okey Tok. Adakah itu senjata terakhir Tun Mahathir untuk adakan pilihan raya supaya beliau boleh lari daripada kes-kes skandal-skandal tu? Dia tahu bahawa dia tak boleh lari. Dan dia dah risau sekarang ni. Anak dia yang sebelum ni kebal. Saya takut. Anak dia yang sebelum ni ada insider. Cuba tengok kat luar ada orang ke? Okey? Okey. Soalan seterusnya tu beliau mendakwa yang nak siasat Tun ni lebih mudah. Ini dia membalas kenyataan Anwar Ibrahim sebelum ni. Manakala nak siasat Perdana Menteri dan timbalan Perdana Menteri ni yang lebih sukar kerana mereka berada di dalam kerajaan. Saya nak tanya zaman Tun Dr. Mahathir. Kan? Tun Dr. Mahathir ni ada berapa banyak skandal. BMF-nya, skandal Perwaja Steel-nya, skandal Forex-nya, kan? Skandal, macam-macam skandal lah, kan? Pernah tak disiasat? Sama juga dengan skandal Tun Daim, kan? Banyak skandal. Pernah tak disiasat? Ada orang mati tau. Jangan lupa ada yang mati. Ada pernah siasat? Tak ada. Kan? Azmin Ali, terang-terang tu video dia. Ada disiasat tak zaman Tun Mahathir? Tak ada. Ada disiasat zaman Muhyiddin Yassin? Tak ada. Kan? Skandal yang melibatkan Muhyiddin Yassin, ada disiasat? Tak ada. Kan? Jadi sebelum dia cakap pasal orang lain, dia cermin dulu diri dia. Realiti dia, zaman dia, orang yang pro dia, cukai pun tak bayar. Zaman dia buat sesuka hati negara ni. Tapi bila zaman orang, dia nakkan keadilan, dia nakkan itu, dia nakkan ini. Dan semua orang tak betul, dia je yang betul. Semua orang tak melakukan keadilan, dia seorang je yang melakukan keadilan. Tapi orang-orang yang biasa keluar masuk lokap zaman dia, yang biasa kena aniaya oleh dia, yang biasa kena kacau dengan SPRM, kena kacau dengan polis, kena kacau dengan lembaga hasil dalam negeri, semua kenal lah perangai Tun Mahathir ni. Kuku besi. Kalau tak dalam dunia ni, tak pernah ada orang yang dipanggil Maha Fir'aun dengan Maha Zalim. Fir'aun yang buruk perangai tu pun orang panggil dia Fir'aun je. Orang tak panggil dia Maha Fir'aun. Daripada situ je kau boleh faham betapa mahalnya Mahathir ni. Okey.
Begitu. Soalan politik sikit tu kan. Soalan politik lah. Banyak sikit. Janganlah bagi soalan UMNO politik sikit. menyerahkan semula 20 jawatan ahli majlis dan mereka mahukan 373 jawatan JPKK tu. Ada komen sikit tak? Komen saya itu pandangan daripada Badan Perhubungan UMNO Negeri Selangor dan Presiden UMNO pun bersetuju dengan tindakan mereka untuk tak terima jawatan ahli majlis tapi mereka mahu jawatan JPKK. Mungkin bila pegang jawatan JPKK tu, jawatan tu walaupun dia kecil tapi dia boleh dapat manfaat kepada lebih ramai orang-orang pemimpin-pemimpin UMNO di peringkat bawah. Lebih banyak orang yang boleh ditolong. Mungkin lah atas rasional tersebut. Saya tak nak campur urusan Selangor ni. Okay. Alright guys, itu dia satu pencerahan pendedahan daripada Lokman Adam ya, berkaitan dengan Tun Dr. Mahathir yang kini semakin nyanyuk, semakin lupa bangsa sendiri. Jadi beliau pula cuba menggunakan sentimen bangsa, kononnya Melayu akan hilang dalam masa 10 tahun. Yang hilang itu adalah kroni-kroni mereka. Itu antara kenyataan ya daripada Lokman Adam, sahabat-sahabat semua. Jadi apa pandangan anda sahabat-sahabat semua? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tak apa pun keangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saya daripada Alright No Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.